Sehubungan itu, sebagai inisiatif ketiga, kadar caruman minimum KWSP pekerja dikurangkan daripada 11 kepada 9% mulai Januari 2021 untuk tempoh 12 bulan bagi meningkatkan pendapatan boleh guna atau take home pay. Ini akan memanfaatkan pencarum KWSP dengan nilai inisiatif sehingga 9.3 bilion ringgit. KWSP juga telah memperkenalkan kemudahan pengeluaran air lestari pada bulan April yang membenarkan ahli membuat pengeluaran sebanyak RM500 sebulan selama 12 bulan dengan jumlah keseluruhan sehingga RM6,000. Skim ini telah memanfaatkan 4.7 juta ahli dengan nilai 11.6 bilion ringgit. Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. 7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Baik, tahun baharu pastinya setiap individu menetapkan matlamat dan azam baharu, tidak terkecuali perancangan kewangan untuk menguruskan perbelanjaan dan membuat simpanan dengan berkesan. Ini sebagai persiapan untuk pelbagai perkara utama dan paling penting apabila berlakunya kecemasan. Apatah lagi dalam ketidaktentuan ketika ini berikutan kesan pandemik COVID-19. Apa antara tips kewangan yang berkesan? Topik unjuran setahun ini akan kami kupas bersama tetamu di studio iaitu Perunding Kewangan Tuan Syamsuddin Kadir bersama saya ketika ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini Tuan Syamsuddin. Baik, mungkin kalau kita nak lihat ramai yang mungkin masih samar-samar ataupun merasakan tahun 2021 ini masih ada sentimen ketidaktentuan yang dibawa daripada tahun lalu. Tapi paling penting juga kita nak lihat sejauh mana pentingnya membuat perancangan awal kewangan terutama untuk tempoh 12 bulan akan datang, Tuan. Okey. Secara asasnya kalau kita nak balik kampung, tak kira di mana negeri kita berada, kalau kita tak buat perancangan, ada benda yang tertinggal. Okay. Bila sampai contoh tak bawa charger, dah kena beli charger lagi. Lalah rumah kita penuh charger. Setiap kali balik kampung kita beli charger. Sama ada segi kewangan ya. Ada benda kadang-kadang kita terbeli banyak kali benda yang tak perlu ya. Dan kenapa perlu buat perancangan kewangan ni? Satu, kita ada komitmen rumah dengan kos hari hidup terutama makan. Okay. Ya, rumah ni nak kena bayar setiap bulan. Apabila kita tak buat perancangan, ada bulan mungkin kita tertunggak. Itu sebab kita tengok daripada kajian Bank Negara dulu, setiap 3 orang daripada 4 orang tidak mampu untuk mempunyai RM1,000 ketika kecemasan. Yeah. Ini salah satu sebabnya adalah kegagalan dari segi pengurusan kewangan. Mungkin kita rasa duit kita tak cukup. Sebenarnya apabila kita merancang, kita letak atas kertas semua daripada bulan 1, bulan 12, kita dah tahu dah duit kita ni cukup tak untuk gaya hidup yang kita sedang lakukan. Contoh kan bulan 12 ada untuk kos sekolah anak-anak. Sebenarnya kos tu nak kena bahagi dengan 12. Cukai jalan dengan insurans atau takafu. We have to divide by 12 untuk tahu berapa kos kita sebulan. Yeah. Jadi apabila kita letak atas kertas tu, baru kita tahu, oh tak boleh ni, tak cukup ni, apa yang kita nak cut ataupun income baru yang kita nak tambah. Itu sebab kita buat perancangan untuk tahu situasi kita. Contoh tahun 2020, dua-dua bekerja. Sekarang ni mungkin isteri je yang bekerja.
So itu sebab nak kena buat perancangan baru pula untuk tengok situasi sekarang. Dalam kata lain, mungkin ini masanya untuk kita berpijak di realiti lah. Ya, betul. Kita tak perlu tunggu bila dah hujan baru nak sediakan payung. Ya, ramai ataupun dalam satu bahasa yang saya suka, bila kita dah dahaga baru nak gali telaga. Okey. Ya, kalau dah hujan nak cari payung, bukan orang jual payung tu di tepi jalan, right? Ya. Tak semua tempat menjual payung. Sama kalau kita dahaga nak gali telaga tu perlu guna tenaga. Dalam keadaan dahaga ni tenaga pun dah tak ada. Jadi memang kena buat perancangan. Okey, jadi dalam nak menggali telaga, dalam nak menyediakan payung sebelum hujan, apa antara perkara utama yang perlu diberi pertimbangan? Okey, di antara secara asasnya kita kena tengok dalam nak ambil hutang pun kita ada komitmen nak beli keperluan asas manusia, tempat tinggal dengan pakaian, makanan. Pakaian tak apa lagi, pakai lama tak apa. Tapi betul. Makanan boleh ke? Tak boleh. Mana nak boleh recycle dah masuk badan nak keluar balik. Yang tu satu kos. Lepas tu rumah. Jadi kos-kos ini akan meningkat daripada masa ke semasa. Jadi apa yang perlu kita buat pertama di antaranya, satunya tengok kos-kos hutang kita lah. Hutang ni tak semua jenis hutang yang patut kita ambil. Okey. Memang ditawarkan banyak di luar sana. Kita kena hadkan pada jumlah hutang yang perlu. Contoh kereta kena ambil tempoh 5 tahun saja. Tak boleh ambil lebih pada 5 tahun. Jadi kalau ada yang telah pun mengambil hutang kereta selama 9 tahun, apa mungkin yang boleh dipertimbangkan untuk tahun ini? Okey, satu bendanya adalah menonton program BIS ini. Sebab bukan apa, sebab hari ini baru kita belajar. Mungkin minggu depan, bulan depan ada benda baru lagi yang kita belajar. Jadi yang kereta kita dah terjebak, yang lain lagi yang sebelum terjebak kita boleh belajar. Ya. Jadi kalau kereta kita dah ambil 9 tahun, nak mahu tak mahu memang terpaksalah. Cuma kita mungkin tengok cara, adakah kita boleh bayar dia lebih cepat. Okey. Mana boleh buat full settlement cepat dengan kita membina banyak tabungan lain lah. Ya. Kalau kita lihat di Malaysia ini, Tuan Syamsuddin, dalam satu isi rumah tu ada sampai 3-4 kereta. Macam mana tu? Ini salah satu yang pembaziran. Sebab kita nak tengok keperluan. Ada keluarga saya tengok, ada satu je kenderaan walaupun dia layak pakai 2-3. Sebab dia beli rumah tu memang duduk di kondominium. Saya pergi rumah dia, saya terkejut sebab pakai kereta biasa je, RM50,000 je. Memang dia layak pun pakai kereta yang beratus-ribu. Sebab dia kata dia dengan keluarga dia banyak berjalan guna LRT saja. Sebab rumah dia dah ni. Jadi kereta tu kecuali nak pergi ziarah orang dan sebagainya. Jadi di situ saya nampak kita nak tengok situasi kita. Kalau kita ada 2, 3, 4 kereta, kalau duit lebih tak apa, tak tahu nak belanja apa. Gaji 3 bulan lepas pun tak guna lagi, itu tak apa. Ni sekarang ni gaji yang 3 bulan akan datang pun kita dah guna dah. Iaitu dengan ambil skim aksuran mudah dan sebagainya. Jadi kereta sebenarnya yang paling ideal lah, tengok atas situasi kita, tempat kita tinggal, dan bagi saya maksimum kalau untuk satu family yang anak-anak kecil 2 cukup dah. Satu mungkin family car yang lebih besar kalau anak ramai, dan satu lagi mungkin kereta compact untuk nak pergi kerja je. Ya. Selain daripada menyemak semula kedudukan kewangan hutang, apa lagi yang perlu dipertimbangkan? Okey, satu seperti mana saya kata, contoh kita sekarang ni cara belanja kat rumah kita macam mana? Sama ada kita bawa senarai dulu pergi ke pasaraya ataupun kita buat senarai itu di pasaraya. Yang itu benda yang perlu kita ubahlah. Dan seperti mana biasa, kalau komitmen kita pastikan kita tak belanja lebih pada 70%. Kita kena senarai atas kertas baru kita tahu kita belanja lebih pada 70% ataupun tidak. Dan senarai itu mestilah termasuk kos rotet dengan insurans atau takafu tadi. Kalau kita bayar 1,500 setahun, sebulan kosnya 120 mesti dah masuk. Kos tayar tu walaupun tukar 2 tahun sekali kena bahagi dengan 24 bulan. Kena masuk kos raya, baju raya dan sebagainya. Setengah keluarga dia ada celebrate. Yalah. Kalau Chinese New Year, Chinese New Year. Raya puasa, Christmas, Deepawali. So setiap kali kedatangan raya tu, how much that kita kos kita bahagi 12 baru kita tahu komitmen bulanan. Dengan buat macam tu baru kita tahu kos kita. Dan kita dalam perancangan kewangan ni, gaji sebenarnya untuk membiayai kos sara hidup. Maksudnya untuk pakai kereta biasa, rumah biasa. Manakala hasil pada duit tabungan kita tu adalah untuk membiayai impian kita, rumah lebih besar, kereta yang lebih sempurna. Cuma kesilapannya ramai orang menggunakan duit gaji untuk membeli kereta semaksimum yang boleh dengan memanjangkan tempoh ke 9 tahun. Itulah mungkin selepas ini kita nak lihat juga berdasarkan pengalaman Tuan Syamsuddin sebagai perunding kewangan, apa antara platform yang paling membantu orang ramai untuk membuat tabungan sebenarnya. Semua itu kita akan kupas seketika lagi. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Bual Biz. Petang ini topiknya mengenai unjuran setahun bagaimana kita boleh membuat perancangan kewangan untuk tempoh 12 bulan akan datang. Bagi setengah orang, tabungan turut menjadi menjana pendapatan. Ini melalui pelbagai pulangan dividen dan sebagainya. Dan kita nak minta pandangan perunding kewangan di studio bersama saya ketika ini, Tuan Syamsuddin Kadir. Kalau boleh kongsikan apa agaknya antara platform yang paling banyak membantu orang ramai untuk menabung? Okey, secara asasnya seperti mana yang kita tahu, kita ada macam ASB. Okay. Sebab ASB ni dia ada dua, dan satu dia kita mungkin dia ada duit 1,200 je sebulan. Tapi dia boleh membantu tabungan kita jadi 200,000 dengan kita ambil ASB financing. Yeah. Jadi macam bulan 12 ni, macam bulan 1 yang ada ASB akan tersenyum walaupun kadar dividen dia rendah lah berbanding sedia. Tapi paling kurang pun sekurang-kurangnya dah masuk berapa angka, berapa ribu dalam akaun kita. Itu salah satu tabung haji. Dan pada masa yang sama juga adalah emas. Dulu emas kita beli emas perhiasan, sekarang ni kita dah ada dah untuk sistem tabungan dalam emas jongkong. Sebab kenapa emas jongkong? Sebab susut nilai dia rendah. Jadi kita kalau tabungan tu dia paling bagus sebenarnya tabungan di zaman ni, dia kena tabungan yang bersifat pelaburan. Dia tak boleh tabung simpan. Okay. Kalau macam duit RM5 kita simpan bawah tilam kita, tahun depan masuk tahun 2022 ke Januari kita tengok masih RM5. RM5 itulah. Jadi tabungan tu mesti bersifat dia naik. Dia mesti ada dividen. Okey. Dan dividen ni sebenarnya saya sebut, ada orang menggunakan dividen untuk beli kereta. Memang saya ada peserta saya yang beli kereta ni cash menggunakan duit dividen saja. Okey. Ya, jadi maksudnya dividen sebenarnya boleh bantu. Dan ada yang gunakan koperasi, ambil dividen ni untuk bayar cukai jalan dengan takaful insurans. Okey. Jadi tabungan ni sebenarnya adalah untuk meringankan bebanan kita. Contoh dalam situasi ni. Apabila kita ada tabungan tu, bila dibuang kerja kita tak stres sangat sebab kita ada tabungan mana baiklah yang mengalir masuk ke dalam akaun kita. Dan yang rule of thumb-nya selalunya 6 bulan kos sara hidup untuk tabungan kecemasan. Betul. Betul? Betul. 6 bulan tu supaya dia tengok atas situasi orang. Okay. Kalau orang tu nak cari kerja baru dalam masa 6 bulan je baru boleh dapat. 6 bulan. Tapi kalau dia jenis situasi kerja dia ni setahun pun belum tentu dapat, dia tabungan dia mesti setahun. Ada jawatan semakin tinggi jawatan kita kena semakin panjang tempoh. Sebab biasa musim pandemik ni orang nak cari eksekutif kerani je, orang tak cari CEO. Yeah. Jadi kalau kita berjawatan CEO, kita kena ada tabungan yang lebih besar jumlahnya. Ya. Kalau kita nak gunakan contoh yang Tuan Syamsuddin beri seketika tadi, RM5 ni kalau kita simpan bawah katil tahun 2022, RM5 tetap mungkin masih jadi RM5. Dan mungkin nilainya juga susut kalau diambil kira inflasi dan sebagainya. Dia kekal tapi nilai dia menyusut. Itu bahaya. Sebenarnya dalam keadaan sekarang ni tabungan dia mesti menaikkan nilai. Okey. Kalau dia kekal angka tu, contoh RM5 itu memang bahaya sebab inflasi ni adalah pencuri senyap. Kita tak nampak pun dia curi nilai harta kita. Kalau di luar sana banyak pilihan untuk pelaburan sebenarnya Tuan Syamsuddin. Macam-macamlah pelaburan yang berisiko tinggi, ada juga yang berisiko rendah. Tapi secara kalau nak diikutkan yang masuk akalnya, pelaburan yang memberi pulangan sebagaimana yang wajar boleh dipertimbang oleh rakyat. Okay. Kadang-kadang pelaburan ni dia risikonya terlalu tinggi, menjanjikan pulangan yang tinggi. Adakah itu sesuatu yang perlu juga dilihat, diambil kira? Okey, secara rasanya sebagai rakyat Malaysia saya selalu sebut kena ada 5 jenis akaun yang berbeza. Akaun tabungan. Yang pertamanya macam tadi, ASB ataupun bagi yang Muslim boleh tambah dengan tabung haji. Okay. Kita ada unit trust, tapi unit trust nak kena belajar dululah, jangan pakai masuk tadi. Okay. Walaupun dia dibenarkan oleh kerajaan, dia ada yang risiko tinggi rendah. Kena faham unit trust dan seterusnya koperasi. Koperasi pun kena pilih yang bagus. Okay. Sebab koperasi pun ada yang boleh bagi, dan emas. Kita ada 5 ni sebab dia masing-masing bagi macam tabung haji, ASB, koperasi dia ada accounting period dia nak bagi dividen. Yeah. Unit trust ni, unit trust dia unik sikit. Kadang-kadang dia bulat, kalau macam yang lain kan di ujung tahun. Unit trust ni kalau kita pandai susung, kita akan ada dividen bulan 3, bulan 5, bulan sebelah. Emas pula dia tak ada macam tu. Dia nak naik, dia tiba-tiba naik, dia akan naik mendadak. Yeah. Itu sebab kita tengok macam emas pun tahun 1960 RM5 segram. Okay. So sekarang lebih kurang RM270 segram. Daripada RM5. Jadi masing-masing itu akan bagi ketenangan yang beza. Cuma emas ni mungkin satunya untuk memudahkan kita beli rumah.
Ya. Tapi sebab dia susah sikit nak cair. Ya. Dan kalau nak tambah kita tabungan ke-6, kita beli rumah. The moment ada layak beli rumah, sebab apa? Kita boleh menjana pendapatan daripada penyewaan. Ya. Yang penting kalau beli rumah pertama tu jangan duduk dululah, kena sewakan kepada orang untuk jana pendapatan. Soalan yang bagus. Dia sebenarnya beli rumah ni jangan beli rumah impian kita. Yang rumah pertama, beli rumah yang boleh menjanakan pendapatan. Tak apa kita menyewa rumah orang. Jadi kita ada rumah kita yang disewakan kepada orang lain. Okey. Ya, dia falsafah beli rumah kena duduk itu zaman dulu. Okey. Rumah kita mungkin kita beli kita bekerja di KL. So rumah kita KL, tapi kita beli rumah di tempat lain yang berpotensi untuk orang lain sewa. Nak beli KL we can afford, mungkin harga tinggi. Tak apa. Menyewa sampai mati pun tak apa. Janji ada rumah sendiri. Okey. Untuk disewakan dan menjana pendapatan. Tuan, kalau dalam situasi ekonomi yang tidak menentu ketika ini, apa pulangan pelaburan yang boleh diterima? Kalau ada yang tawarkan pelaburan dengan nilai pulangan 10% hingga 20%, adakah itu sesuatu yang masuk akal ataupun dalam situasi ekonomi macam ni apa yang dianggap pelaburan selamat ni? Okey, soalan bagus. Kalau 10-20%, kalau dia dah jangka, dia dah bagi terus, itu skim cepat raya. Dia sebenarnya apa-apa pelaburan dia ada accounting period. Macam ASB apa. So, habis tahun tu baru dia boleh declare. Kabel SP kan yang declare nanti mungkin bulan 2 nanti. Dia ada pengiraan dulu baru dia boleh tentukan. Ni yang skim ni dia boleh sebut terus 10%, 20%. Dan yang paling menyedihkan, ada pelaburan yang saya rasa sedih lah sebab itu menunjukkan tahap kedangkalan pemikiran setengah rakyat. Memang saya sangat sedih sebab masuk 1,000, 6 jam boleh dapat 4,000. 6 jam je pelaburan. Masuk 10,000 dapat 200,000. 6 jam saja. Itu tak masuk akal. Tapi ramai orang yang berpendidikan tinggi masuk. Dan akhirnya? Habis memang tak ada. Duit hangus, lesap. Tapi yang menarik 6 jam. Dalam keadaan pandemik ini banyak bisnes drop. Yang kita tahu pun yang bisnes yang berkaitan dengan buat glove dan sebagainya naik. Tapi pun kita tengok 2 hari lepas saham dia jatuh disebabkan oleh penemuan vaksin dan sebagainya. Musim pandemik ini tidak ada jaminan. Itu sebab kena ada banyak. Don't put all egg in one basket. Jangan letakkan kita semua telur kita dalam satu baku yang sama. Poket pun sama. Kalau masuk duit dalam poket yang sama tiba-tiba bocor, alamak habis. So poket ada banyak. Macam kita kan dalam handbag letak sikit, dalam ATM sikit. Biar tempat tu banyak. Okey. Jadi mungkin ada juga kaedah penyimpanan baharu yang boleh diterus ke pengguna tahun ini. Yang saya nampak yang baru yang boleh diteruskan adalah melalui emas. Emas ni sebab dia ada keunikan lah. Yang ni saya buat kajian juga. Sebab satu dia akan buatkan kita ketagih. Dia emas ni unik. Pegang duit memang rasa tapi pegang emas ni lain. Bagi terutama kawan lelaki lah, perempuan mungkin dah pakai apa. Lelaki ni apabila pegang dia rasa ketagih dan dia boleh jadi mulakan dengan RM100, RM200 dah boleh. So itu salah satu tabungan baru sebab dia dapat menghalang kita beli. Sebab kalau yang lain ni semua boleh kita guna online, beli online. Emas tak boleh. Maksudnya kalau kita dah ada emas, kita nak beli barang apa online, dia tak boleh, tak ada sistem at this point of time yang kita boleh beli barang online tolak daripada akaun emas kita. Yang tu yang jadi salah satu yang kita boleh terokai tahun 2021. Tapi janganlah pula letak semua duit kita dalam emas, tak boleh. Don't put all egg in one basket, paling kurang kena ada 5 jenis tabungan yang berbeza. Macam kita sebut tadi, ASB, tabung haji, EPF. Kalau yang nak letak EPF, walaupun kita berjawab awam, nak letak dalam EPF pun tak ada masalah. Dia ada skim sukarelawan tu yang kita boleh letak. Sukarelawan pula. Dan dalam situasi apabila kita sudah pun merancang kewangan, tapi sukar juga ni nak patuhi jadual perbelanjaan. Dan kadang-kadang tu pun tersasar lah sampai berbelanja lebih. Jadi disiplin tu kena kuat tuan. Betul. Dia nak disiplin dia macam ni. Kereta dia mesti ada brake. Tak kira kereta mahal macam mana. Gaji kita, gaji kecil ke gaji besar, brake tu kena ada. Kalau tidak memang habislah terbelanja. Macam kereta lah. Kita tengok kereta mewah pun dia ada brake. Jadi gaji RM2,000 ke RM10,000 ke, dia mesti ada hak pembelanjaan. Dan cara nak hak pembelanjaan, dapat gaji terus kita keluarkan daripada akaun tu. Yang kita nak selamatkan. Yang nak tinggal tak apa, habis pun tak apalah sebab kita dah ambil dah untuk masa depan kita. Ambil dah untuk tabung kecemasan. Itu salah satu yang kita boleh buat. Dan pergi mana-mana jangan pastikan duit dalam akaun kita online dengan ATM tu ada banyak. Ada banyak kita akan terbabas. Dan satu lagi apabila masuk mana-mana berkenan satu barang, balik rumah duduk 2 hari, tunggu 2 hari. Kalau masih nak baru kita beli. Kalau dah kadang-kadang kita dah lupa. Ataupun kadang-kadang letak dulu dalam shopping basket dalam aplikasi Lazada, Shopee dan sebagainya. Yang itu bagus. Saya rasa saya ada berpuluh-puluh kat situ. Dah tak beli pun. Tinggal ada peram kat dalam tu, kat basket saja. Jadi jangan terlalu membuat keputusan
melulu. Itu mungkin sebab di zaman ni sebab bila orang tak ada duit, businessman setengah dia akan buat sistem marketing yang nak membuatkan kita membeli dengan secara melulu. Contohnya offer ni sampai hari ni. Hari ni. Contoh macam yang ataupun hanya tinggal sejam saja untuk menikmati diskaun ini dan sebagainya. Yang menyebabkan ramai orang tak sempat nak berfikir secara rasional. Contoh paling mudah kalau online kan kita ada 11-11, 12-12. Macam saya beli juga tapi saya beli 13-13. Okey. Bulan 13 tak ada. Maksudnya gini, kita masuk bila ada keperluan. Contohnya duduk kat rumah kan, musim work from home ni sometimes duduk pegang pusing-pusing order. Macam yang Cik Puan tadi sebut baguslah. Bukan ada letak dalam basket, simpan 2-3 hari. Lama-lama kita tak ingat pun dah. Betul. Okey. Itu semua antara kaedah-kaedah bagaimana kita boleh menabung, bagaimana kita boleh membuat perancangan untuk matlamat kewangan untuk tahun ini. Tabiat-tabiat yang mungkin boleh diguna pakai. Tapi kalau boleh secara rumusannya, secara ringkasnya, Tuan Samsudin, kalau boleh kita Tuan kongsikan apa mungkin 3 tabiat kewangan yang perlu kita semua kikislah untuk tahun ni. Okey, tabiat pertama yang contoh kita nak masak, kita masak aja. Kali ni tabiat barunya kita tanya dulu family members. Kalau kita nak goreng ayam, okey siapa nak makan ayam? Kalau let's say 5 ketul yang nak makan, kita goreng 5 je. Okey. Even minum petang kan makan kari pap. Itu satu. Yang keduanya adalah kalau sebelum ni kita berbelanja guna kad kredit, tabiat baru mungkin kita guna tunai ataupun online kan, boleh guna debit card. Sebab apa? Pembelanjaan menggunakan kad kredit mengikut kajian kita belanja 17% lebih banyak. Maknanya kalau kita guna cash atau debit card kita hanya belanja RM1,000. Tapi kalau kita guna kad kredit kita akan belanja RM1,170. Extra 170. Itu yang kedua. Okey, yang ketiganya elakkan kalau tabiat kita duduk ambil pembiayaan peribadi, ingat satu, tabiat baru kita 2 benda je yang manusia perlu dalam dunia ni. Okey. Pembiayaan rumah dengan kereta. Lain benda tu kalau kita terjebak, itu makna kita dah cari penyakit. Dan juga mungkin untuk pendidikan anak-anak. Okey, untuk pendidikan anak pun sama. Jangan buat satu cara. Mungkin satu anak boleh buat dengan hartanah, satu anak boleh buat dengan mas, satu anak boleh buat dengan takaful, campur. Sebab kalau kita mampu semua, takaful pun ada semua, ada insurans ada semua. Kalau tak mampu, kita pecahkan macam tu. So jadi masing-masing ada kelebihan yang berbeza. Baik, semoga perkongsian Tuan Samsudin Kadir itu tadi memberi manfaat.